Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah ingin berkongsi sedikit berkaitan format pentaksiran KSSM 2021 bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah Sijil Pelajaran Malaysia bermula tahun 2021. Terlebih dahulu, Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkenalan buat semua murid yang Ustazah sayangi. Format pentaksiran KSSM 2021 bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah dilaksanakan di peringkat sekolah berasaskan kepada punca kuasa yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menyediakan format pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah SPM mulai tahun 2021. Format tersebut telah dibentangkan dan dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1/2020 pada 21 Februari 2020 yang lalu. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah adalah untuk membina dan membentuk Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia sebagai hamba dan khalifah Allah melalui penguasaan ilmu untuk memenuhi keperluan maqasid syariah serta bertanggungjawab membangunkan tamadun bangsa dan negara demi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Format pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah SPM 2021 menggunakan dua instrumen, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 terdiri daripada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A memperuntukkan 20 soalan, manakala bahagian B memperuntukkan 4 soalan. Bagi kertas 2, terdapat 2 item yang ditaksir iaitu hafazan dan juga tilawah. Kertas 2 hafazan terdiri daripada surah Yasin dan juga surah Sajdah. Manakala tilawah Al-Quran daripada surah-surah pilihan yang terkandung di dalam silibus mata pelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah tingkatan 4 dan 5. Di sini Ustazah perincikan lagi bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya pada kertas 1 5227 palang 1. Bagi bahagian A, ada 4 bentuk soalan iaitu soalan berkaitan dengan tajwid, soalan berkaitan dengan takrif istilah-istilah, soalan berkaitan dengan fakta dan juga soalan berbentuk jadual. Manakala bagi bahagian B, soalan 1 berkaitan dengan bahagian pengajian Al-Quran, bahagian 2 pengajian hadis, bahagian 3 gabungan ulum Al-Quran dan ulum hadis, manakala soalan 4 gabungan akidah dan juga akhlak. Setiap soalan bagi bahagian B memperuntukkan 20 markah, manakala soalan bagi bahagian A bernilai 1 markah bagi setiap soalan. Format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Jenis instrumen kertas 1 iaitu ujian bertulis, manakala kertas 2 ujian lisan. Jenis item yang digunakan bagi kertas 1 adalah objektif berbagai bentuk, respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Manakala jenis item kertas 2 terdiri daripada item tilawah dan juga hafazan. Bilangan soalan bagi kertas 1, bahagian A terdapat 20 soalan, manakala bahagian B 4 soalan. Bilangan soalan bagi kertas 2 ada 2 iaitu hafazan dan juga tilawah.
Okey, seterusnya jumlah markah yang diperuntukkan bagi kertas 1 sebanyak 100 markah iaitu bahagian A 20 markah dan bahagian B 80 markah. Okey, jumlah markah bagi kertas 2 pula ialah 100 markah iaitu hafazan 60 markah dan juga tilawah 40 markah. Konstruk kertas 1 terdiri daripada mengingat dan memahami, mengaplikasi apa yang telah dipelajari, menganalisis dan juga menilai ilmu yang telah dipelajari. Manakala konstruk kertas 2 terdiri daripada kemahiran membaca dan juga menghafaz. Tempoh ujian yang ditetapkan bagi kertas 1 ialah 2 jam 30 minit, manakala tempoh ujian bagi kertas 2 bermula April hingga Jun pada pelajar tingkatan 5 sahaja. Bagi pelajar tingkatan 4 boleh bersiap sedia daripada sekarang. Okey, cakupan konstruk bagi kertas 1 mencakupi standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM tingkatan 4 dan 5, manakala cakupan konstruk kertas 2 mencakupi ayat bacaan, hafazan bagi tingkatan 4 dan juga 5. Aras kesukaran bagi kertas 1 dan 2 sama iaitu rendah, sederhana dan tinggi dengan nisbah 5, 3, 2. Okay. Ustazah bawakan contoh-contoh item 5227 palang 1 bahagian A. Bahagian A memperuntukkan 20 markah. Okay. Soalan 1 hingga soalan 8 terdiri daripada bahagian tajwid. Okey, antara bentuk-bentuk soalan tajwid yang boleh ditanya ialah tuliskan hukum tajwid daripada contoh kalimah yang diberi, tuliskan cara bacaan sama ada daripada contoh kalimah yang diberi ataupun daripada hukum tajwid yang diberi. Dan seterusnya, bentuk soalan tajwid yang boleh ditanya ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul juga berkaitan dengan tajwid. Terdapat 8 soalan yang akan ditanya berkaitan dengan tajwid. Okey, seterusnya ada 4 soalan berkaitan dengan istilah. Okey, berkaitan dengan istilah. Soalan 9, 10, 11 dan soalan 12 terdiri daripada soalan daripada aspek istilah. Contoh soalan ataupun bentuk soalan yang boleh ditanya ialah tuliskan istilah yang sesuai bagi penyataan yang diberi. Penyataan yang diberi, bawakan istilah daripada pernyataan tersebut dan nyatakan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan yang diberi. Okey, soalan 13 hingga 16, soalan 13 hingga 16 adalah soalan berkaitan dengan fakta. Tapi bentuk soalannya adalah isi tempat kosong. Berbentuk fakta. Berbentuk fakta. Okey, contoh dekat sini, soalan ini meminta para pelajar memenuhkan fakta daripada pernyataan yang diberi. Hadis dari segi istilah ialah perkataan, percakapan, perkhabaran, perbuatan dan apa atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Okey, fakta. Bawakan fakta yang tepat dan tuliskan pada ruangan kosong. Okey, soalan berbentuk fakta juga ada 4 soalan. Soalan 13 hingga 16. Okey, seterusnya soalan 14 ini, contoh yang dibawa dekat sini, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, apa adalah pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Okey, kat sini fakta apa dekat sini? Nyatakan fakta tersebut. Ini adalah soalan fakta, ada 4 soalan. Okey, yang seterusnya soalan 17 hingga 20, ada 4 soalan yang melibatkan berkaitan dengan lengkapkan jadual yang diberi. Lengkapkan jadual yang diberi. Okey, soalan ini membekalkan jadual yang tidak lengkap dan para pelajar dikehendaki melengkapkan jadual tersebut dengan jawapan yang betul. Okey. Seterusnya Ustazah bawakan contoh-contoh item 5227 palang 1 bahagian B. Okey, untuk bahagian B ada 4 soalan seperti yang Ustazah nyatakan tadi.
Ada 4 soalan. Soalan 1, soalan berkaitan dengan pengajian Al-Quran. Okey, bahagian pengajian Al-Quran atau bab pengajian Al-Quran. Okey, dalam soalan ini, soalan akan membawa para pelajar dengan teks ayat Al-Quran. Okey, teks ayat Al-Quran, dan soalan yang akan ditanya adalah berkaitan dengan teks Al-Quran yang dinyatakan. Okey, seterusnya contoh item 5227 palang 1 bahagian B bagi soalan kedua. Okey, soalan 2, soalan libatkan bahagian pengajian hadis. Okey, soalan ini menyatakan iaitu memaparkan teks hadis. Okey, teks hadis, dan soalan-soalan yang dikemukakan juga adalah berkaitan dengan teks hadis yang diberikan. Okey, bagi soalan 3, soalan yang berkaitan dengan gabungan bahagian ulum Al-Quran dan juga ulum hadis. Okey, bagi soalan 4 adalah soalan hasil gabungan dua bahagian, dua bab, iaitu bab akidah dan juga bab akhlak. Okey. Itu sahaja contoh-contoh item 5227 palang 1 bahagian. Okey, seterusnya Ustazah bawakan contoh-contoh item 5227 palang 2, pentaksiran lisan berasaskan sekolah, bacaan dan hafazan. Okey, yang ini dalam bahagian tilawah Al-Quran. Okey, tilawah Al-Quran. Bagi item tilawah, para pelajar dibekalkan dengan teks ayat Al-Quran. Okey, teks ayat Al-Quran, dan para pelajar dikehendaki membaca teks ayat Al-Quran secara tadwir dan bertajwid. Okey. Dan bahagian tilawah ini memperuntukkan markah sebanyak 40 markah. Okey. Ini contoh-contoh item 5227 palang 2, pentaksiran lisan berasaskan sekolah dan bacaan dan hafazan. Contoh ayat hafazan. Okey, bagi item hafazan, para pelajar dibekalkan dengan dua soalan, soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 berkaitan dengan surah Sajdah dan soalan 2 berkaitan dengan surah Yasin. Okey, bagi soalan 1 dan 2, para pelajar diberi dua arahan yang berbeza. Arahan yang pertama, sila sambung, manakala arahan yang kedua, sila ulang dan sambung. Oleh itu, para pelajar diminta peka dengan arahan soalan yang diberikan. Para pelajar diingatkan supaya menghafaz ayat Al-Quran secara tadwir dan bertajwid untuk mendapatkan peruntukan markah sebanyak 60 markah. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Ustazah berkaitan dengan format pentaksiran